Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak belajar matematik tingkatan 2. Hari ini kita nak tengok bab putaran. 11.4 putaran. Okay. Pertama sekali ada dua jenis putaran. Ada dua jenis putaran iaitu putaran ikut arah jam. Okay, putaran ikut arah jam ataupun putaran lawan arah jam. Ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Kalau kita nak tengok, ikut arah jam, biasanya gerakan dia ke kanan. Okey. Lawan arah jam, biasanya gerakannya ke kiri. Okey. Kalau ke kanan, ikut arah jam. Kalau gerakan dia ke kiri, kita panggil lawan arah jam. Okey, kita tengok, jom cuba 11.4. Kata, perihalkan putaran di bawah yang berpusat di P. Yang berpusat di P. Okey, berpusat di P. Kemudian dikata A ialah objek dan B ialah image. Okey, perihalkan putaran. Kalau kita nak perihalkan putaran, kita ada 3 jenis yang kita kena sebut, iaitu putaran berapa darjah, arah putaran dan kita kena bagi tahu juga pusat putaran. Okey, untuk soalan 1, kita tengok yang ni objek, A ialah objek. Yang ni adalah image. Kita tengok ini bentuk asal. Kita tengok dia putar ke kanan. Okey, dia putar ke kanan. Nampak tak? Ini asal. Dia putar ke kanan. Okey, bila putaran dia ke kanan, nampak tak macam ni? Putaran dia ke kanan. Okey, so putaran dia kita kena tulis putaran dan sudut dia ialah 90 darjah. Okey, 90 darjah. So putaran ini kita tulis putaran 90 darjah. Sebab gerakan dia ke kanan, arah putaran ialah ikut jam. Arah putaran ialah ikut jam. Untuk pusat putaran dalam soalan ni kita tak payah tentukan sebab dia dah katakan di bawah yang berpusat di P. So pusat putaran hanya tulis P. Okey, untuk soalan B pula, okey, dia kata A ialah objek. Okey, yang ni adalah objek. Yang ni adalah image. Okey, kita tengok bentuk sebelum putaran. Yang ni bentuk sebelum putaran. Okey, yang ni bentuk sebelum putaran, iaitu objek dia. Kita tengok dia pusing macam ni. Untuk dapat image, dia kena pusing daripada objek, pusing macam ni. Baru bentuk dia sama dengan image. Maksudnya putaran dia ke kiri. Putaran dia ke kiri. Okey, sudut dia 90 darjah. So kita tulis putaran 90 darjah. Arah putaran bila ke kiri, kita kata arah dia lawan jam. Lawan jam. Untuk pusat bulatan, kita tak payah tengok lagi. Kita tulis pusat putaran dia ialah P. Okey, sama juga dengan soalan C. Kita tengok. Yang ni ialah dia punya objek. A ialah objek. Okey, objek. Yang ni adalah image. Kita tengok dia putar ke kiri. Nampak tak? Dia putar ke kiri sebanyak 90 darjah. Okey, so kita tulis jawapan kat sini. Putaran 90 darjah. Bila dikata ke kiri, maksudnya arah putaran lawan jam. Ingat, ke kiri lawan jam, ke kanan ikut jam. Pusat putaran tak perlu tentukan lagi sebab dia dah bagi tahu dalam soalan ialah P. Okey, tengok untuk soalan D pula. Okey, untuk soalan D, A ialah objek. Okey, A ialah objek. Okey, kita tengok asal bentuk macam ni. Dia kena putar. Nampak tak? Macam tu. Baru dapat bentuk image. Asalnya bentuknya ke macam tadi tu. Okey, kejap. Ni objek, bentuk macam ni. Sama macam objek. Okey, kita putar supaya dapat bentuk macam image. Okey, dah dapat bentuk macam image. So, kita tengok dia putar tadi 90 darjah. Dia putar 90 darjah. Arah dia ke kanan. So, putaran ke kanan, kita kata putaran mula-mula sekali 90 darjah. Arah putaran ikut jam. Okey, ikut jam. Pusat putaran tak perlu tentukan sebab dalam soalan ni dia bagi. Kita tulis P. Selesai. Soalan nombor 2, kita tengok. Dia kata,
Okey, dia tak bagi tahu mana satu objek, mana satu image. So, kita tengok yang ada prime ialah image, yang ni adalah objek. So, Q adalah objek, Q prime ialah image. So, kita nak tentu dia punya putaran berapa darjah. Ini objek, nampak tak? Ini bentuk objek. Kita putar jadi bentuk macam image. Nampak tak? So, kita putar asal macam ni, putar ke kanan. 90 darjah. Nampak tak? Kita tengok yang ni tengok ini. Kita putar dia ke sini je, 90 darjah. So, kita tulis jawapan ni, putaran dia 90 darjah. Sebab tadi kita putar ke kanan, so kita kata ikut jam. Okey, untuk soalan ni, tambahan kita kena tahu dia punya pusat putaran. Pusat putaran, kita gunakan jangka sudut. Ini jangka sudut. Okey, kita pilih dua titik yang kongruen. Dua pasang titik yang kongruen. Kita tengok, kalau yang ni senang, kita tengok bucu ni dan bucu hujung ni. So, kita gunakan jangka lukis. Okey, kita letakkan dia macam ni. Hubungkan dua titik ni. Sekejap. Okey, hubungkan dua titik ni. Okey, hubungkan dua titik ni. Kita tengok kat tengah-tengah ni yang 90 darjah. Okey, 90 darjah. Okey. So, kita sambung. Okey. Kemudian kita pilih lagi satu pasangan titik yang kongruen. Katalah kita pilih titik yang sini. Okey, kita pilih titik ni. Bawah ni. Okey, yang senang nampak Kemudian kita gerakkan jangka lukis kita tadi ni. Kita letak dia hubung antara dua ni. Okey. Sekejap. Ini lebih senang. Okey. Kemudian kita tengok yang 90 darjah. Okey, kita tengok yang 90 darjah. Kita sambung. Kita nampak dia bersilang pada P. So, pusat putaran ialah P. Untuk soalan B, C dan D. Lukis imej bagi R di bawah satu putaran. Putaran 90 darjah lawan arah jam. Bila lawan arah jam, gerakannya kena ke kiri. Okey, kena ke kiri. Lawan arah jam ke kiri. So, kita kena buat lawan arah jam. Dia kena pusing ke kiri. So, daripada titik R, dia kena turun ke bawah. So, kita letak kat sini. So, jawapan dia ialah putaran 90 darjah. So, kita pusing 90 darjah. Pusing ke sini. Okey. Maksudnya kat sini. Okey, ni jawapan dia. Panjang ni, panjang OR dengan panjang OR. Sini kita buat, kita kena labelkan dia sebagai R prime. Panjang OR dan panjang OR prime mesti sama. Putaran 180 darjah pada pusat O. Kalau 180 darjah, tak perlu ikut jam ataupun lawan jam. Tempat dia mesti sama. Katalah kita ikut jam. Ikut arah jam. 180 darjah. Ni 90. Ni 180 darjah. Maksudnya, dia punya image ni nanti, R ni nanti, daripada sini ke sini. Ini kita buat R prime. Dan panjang OR ke panjang OR prime ni mesti sama. Okey, untuk soalan 4, tentukan koordinat objek bagi titik berikut di bawah putaran yang diberikan. Okey, yang pertama dia kata titik P. Okey, ini ialah titik P. Okey, ini ialah titik P. Pusat putaran dia ialah negatif 21. Sudut 90 darjah ikut arah jam. Kita nak tentukan titik P. Dia bagi tahu selepas putaran, koordinat imej di sini. Di manakah dia punya koordinat P? Okey, kita tengok. Kalau kita nak tahu, kalau ada, dia ni terbalik Kalau yang ni objek. P ni ialah objek. P objek. Dan P prime ni adalah image. Kalau daripada P kepada P prime, kita buat ikut arah jam. So, kalau daripada image kepada objek, kita kena buat lawan arah jam. So, cara yang paling senang, kita gunakan jangka lukis. Okay, kita letak
Kita pusingkan jangka lukis. Kita letak dekat sini, macam ni. Pastikan garis ni, garis P dan garis tengah yang lalu 90 darjah ni selari. So, kita tengok gerakan ni, kita boleh tengok ukuran dia. Kalau yang ni dia kata ikut arah jam pergi kanan. Tapi sebab kita tahu dia punya objek, so objek dia mesti kita ikut arah yang bertentangan dengan ni. So, kita pergi kiri. Ikut arah jam daripada P ni pergi kanan. Kita jangan ambil pergi kanan. Sebab kalau pergi kanan ni dia punya image dia. Tapi kita nak tahu dia punya objek dia, kita kena pergi kiri. So, kita tengok ini gerakan dia 1, 2. So, ini pun 1, 2. So, kita tahu dia punya objek P adalah dekat sini. Okey, so apa koordinat titik P dia? Kita tengok koordinat titik P dekat sini tadi kan. Dekat sini. Kat sini musuh koordinat dia ialah negatif 4. X dia ialah negatif 4. Y dia kosong. So, koordinat dia ialah negatif 4, 0. Untuk Q pula, kita letakkan ni dekat Q. Letakkan jangka sudut ni dekat Q. Titik Q sini. Dia kata pusat putaran dia 0, 0. Sebab tak? 0, 0. So, daripada pusat putaran, kita kena letak ni dekat pusat putaran, bukan dekat P. Yang ni image, yang ni pusat putaran. So, kita letakkan jangka sudut ni di pusat putaran. Okay, mesti selari 90 darjah dengan garis yang kita buat ni, pusat putaran ke Q prime ni. Kemudian bila kata ini lawan arah jam, patutnya pergi kanan. So, daripada Q ni kita jangan pergi, kalau lawan arah jam, pergi kiri. Betul tak? Lawan arah jam, pergi kiri. Kita nak tahu dia punya objek, kita kena pergi kanan. So, yang ni gerakan dia ke kanan. So, yang ni 1, 2. So, yang ni pun 1, 2. So, image-nya dekat sini. Objek dia dekat